Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi dan penguasa surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di surau Darut Tulab ya, Darut Tulab ya. Adiniah. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menung-menungkan sekejap, kalau rajin menung lah, kalau rajin, ada masa menung ni penting bermenung. Menung mengenang satu, menung risau pun satu, menung angan-angan pun satu. Ada yang jenis menung merenung. Kita mustahak melihat, dipanggil basiran bizamani, melihat suasana zaman. Suasana zaman kita melihat bermacam-macam keadaan, suasana, peristiwa, bencana macam-macam. Ada orang melihat bencana itu sebagai bencana alam yang tidak ada kait mengait dengan masalah manusia. Dikatakannya ini merupakan suatu kebiasaan alam. Ini orang cakap orang tak beriman ke? Kalau dia beriman, dia tak cakap begitu. Kita kadang-kadang mengaku sebagai orang Islam, tapi malang iman tak ada. Al-Quran ini menjadi perhiasan saja, dan menjadi suatu bacaan yang tidak dapat sedikit pun mengambil perhatian dan pemikiran dan renungan terhadap apa yang terkandung dalam Al-Quran. Didendangkan, dilagukan, dipertandingkan, hanya sekadar pertandingan itu sahajalah, tidak lebih daripada itu. Itu sebabnya Nabi SAW pernah suatu pagi menangis sampai basah janggutnya. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Malam tadi turun firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Malam tadi turun firman Allah, maksudnya sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bertukarnya malam kepada siang menjadi tanda-tanda bagi mereka-mereka yang ada hati dalam. Lub tu mendalam, lub tu, albab tu maknanya ialah yang dalam tu. Kita ada mata, dipanggil basirah, ya, ada ain mata. Yang mahal basirah itu pandangan yang dalam. Melihat sesuatu itu bukan dipandang lahirnya, dipandang dalamnya. Dipandang banjir tsunami itu bukan banjir yang dipandang. Yang dipandang mengapa banjir itu boleh berlaku, mengapa gempa bumi itu boleh berlaku, mengapa mati ramai sangat itu, mengapa. Bukan diberi suruh orang sabar. Yalah, sabar tu sabarlah, tapi dikaji balik mengapa boleh berlaku. Kan Allah dah sebut, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah takkan mengazab
mereka itu kalau mereka beristighfar, menunjukkan dosa. Ada orang kata itu, ini Quran zaman Nabi dulu. Ini masalah. Dia kata ini Quran yang cerita itu zaman-zaman Nabi dulu. Kalau itu Quran itu saya pakai lah. Simpan aja di rumah, buat azimat. Quran ini kan digunakan sampai kiamat. Sampai kiamat. Ada orang takwil macam-macam. Itu zaman Nabi dia sekarang tak kena mengena. Ini masalah kita. Yang kita bimbangkan lagi sekali turun bala. Pasal yang pertama bala disebabkan oleh orang sudah buat maksiat, yang kedua sudah menolak Al-Quran. Ini masalah. Dah diminta kita supaya jangan bercakap mengenai bala hanya disebut kerana hanya sebagai bencana alam, disaster saja. Macam orang putih juga perangai. Betul-betul macam orang putih. Orang putih pun kata bala, kita pun kata bala. Kebetulan saya tengok Quran sebut apa di sini kita, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah takkan azab mereka itu kalau kamu ada lagi ya Rasulullah. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah takkan azab mereka itu kalau mereka beristighfar. Itu sebab dalam ayat yang sebut kita apa amina ahlul qura ayat tiambak sunna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk negeri itu rasa aman datangnya bala bencana kepada mereka? Mereka di waktu malam mereka sedang tidur. Sedang tidur. Anak. Kemudian ayat ini awa amina ahlul qura ayat tumbak sun duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu rasa aman datangnya bala bencana dari kami ke atas mereka itu di waktu duha, mereka sedang bermain-main. Waktu malam pun datang, waktu duha pun datang. Ingat di China, bumi itu kan Mekah, habis 100,000 orang asli masuk. Kita pun bercakap Malaysia tidak masuk senarai gempa bumi. Hai, sedap. Tak payah gempa bumi, Allah Ta'ala hantar air je, air cukup. Ini nampak. Maknanya kita rasa tidak berapa bimbang, tidak berapa takut dan tidak mengambil pengajaran. Maknanya kalau beristighfar kita, itu sebabnya bala itu turun. Apa orang kata? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ternyatalah kebinasaan di atas muka bumi ini dan di lautan juga disebabkan tangan manusia sendiri. Dalam ayat yang lain, iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Apabila Allah nak melingkupkan sebuah negeri itu, Allah perintahkan orang-orang yang senang-senang, orang yang mewah-mewah, orang kaya raya supaya beramal. Fafasaqu fiha, sebalik mereka buat berfasik. Pada haqqa 'alaihal qaul, layaklah perkataan terhadap mereka itu pada marnaha tadmir, kami lingkupkan habis. Itu tak percaya lagi ayat Quran. Mana nak buat tu? Dia tak nak sebut. Dia tak nak sebut. Ini bala tak nak sebut. Dia takut. Dia arahkan jangan sebut bala. Biar kita sebut. Kita sebut. Kalau dia nak marah, dia marah Allah Ta'ala. Biar marah. Ini kan Allah Ta'ala, Quran dah sebut. Bukan sekarang ni, Quran dah lama dah sebut. Dah lama dah. Macam-macam. Maknanya, Quran sebut macam-macam dah bala bencana akibat daripada itu. Itu sikit je. Dalam ayat, dalam hadis pula sebut. Kata apa? La taqumus sa'ah hatta yakthuruz zalazil. Tidak berlaku kiamat melainkan banyaknya berlaku gempa bumi. Waqtul haraj, dan banyaknya peperangan. Perang pun banyak. Perang kita mana pernah berhenti perang?
Satu buku senarai, satu majalah tulis perang, zaman perang dunia pertama sampailah perang dunia kedua, sampai sekarang bukan banyak perang, hari-hari perang. Menunjukkan hari mana kiamat dah. Tapi orang tak anda, Malaysia ni tak anda sebut kiamat. Mati pun tak. Dulu diharamkan lagu ya Israel tu datang manggil tu kan diharamkan. Takut orang takut mati. Takut mati ni tak adalah nak, tak majulah negara. Jadi maknanya Quran ni tak payahlah kita terjemah, cek pahala je lah. Besok di kubur tanya, ma imamuka, nak jawab apa? Al-Quran imami, tak jawab. Pasal apa? Tak pakai. Sibuklah Pak Imam suruh mengajar jawab, kan? Nanti datang malaikat jawab, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Ma dinuka, apa, ma nabiuka, man nabiuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Pak Imam jawab mengajar tu, ma dinuka, apa agama? Nak jawab apa? Al-Islam al-Hadari din. Boleh agak-agak. Dan aku pun tak jawab lah. Soalan pun dah bocor. Ma imamuka, apa imamu? Boleh jawab Al-Quran imami, tak jawab, tak pakai. Bab bala pun tak nak pakai. Bab bala pun tak nak pakai. Macam mana nak buat hukum? Bab undang-undang Quran lagi tak pakai. Nak sebut bab bala pun jangan sebut bala. Itu bencana alam. Bencana alam Masjid Aceh tak tumbang pun. Saya pergi ke melawat di Pulau Langkawi. Kubur pun tak kena. Kubur cukup cantik. Mana seolah-olah air tu begitu. Begitu dia datang. Tahu? Konan. Kubur langsung tak ada. Ada tempat-tempat yang Ta'ala muliakan dia. Kalau bencana alam, tak saya kira lah, kesemualah kena. Ini dia. Macam ada harapan agak-agak. Begitulah sebagai mukadimah pada malam. Belum start lagi ni. Jadi dalam ayat yang lain, saya ambil sikit ayat Quran, sikit je. Dia kata apa tadi ni? Tunjuk sikit. Wa qalu mahma ta'tina bi min ayah tasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Walaupun kau bawa apa-apa bukti pun, dia kata, untuk kau nak sihir kami ni, kami takkan beriman kepada Muhammad. Tuduh Nabi ni bawa sihir. Kan orang Arab bukan tuduh Nabi bawa sihir. Yang heran tu, dia tuduh Nabi Muhammad menyihirkan kawan dia. Kenapa dia tak kena? Kata heran. Dia yang kata, engkau kena sihir. Yang dia mengapa tak kena? Dia tu yang cakap, mengapa tak kena? Dia kata, aku takkan beriman juga. Sama sekarang juga. Mana apa-apa bencana pun dia takkan beriman. Itu sebabnya sekarang ni mereka membatalkan menyambut awal tahun itu bukan pasal takutkan apa-apa, tapi oleh kerana baru sangat. Macam kita naik motorcar laju 160 watt kan, tengok-tengok ada accident, slow sikit accident, lagi 4 batu laju balik dia. Pasal ini bukan pendidikan, ini hanya semangat. Sekejap slow. Slow kan ni bawa accident. Setengah jam laju balik. Supaya itu je. Dibatalkan sambutan itu, tunggulah setengah bulan lagi. Kita duit banyak, kita bakar duit. Duit itu boleh bagi orang miskin, tak derma dah. Duit itu boleh disimpan, diberi orang yang susah-susah tu. Ini dia. Jadi tuan-tuan, kita ni memang diperintahkan oleh Allah supaya beristighfar banyak. Jangan buat dosa. Kita bimbang tengah-tengah buat dosa, datang bala bencana macam. Kan tuan-tuan kan ingat sejarah di Sabah tu kan. Sabah kan tu. Maknanya Sabah tu tengok 26 kan. Yang Sabah tu malam 26 juga.
Siang itu diberinya ayam minum arak. Ayam minum. Tak mabuk orang tua tu. Ayam. Kemudian bagi ni kucing minum. Mabuk pula kucing. Berlaga kucing ayam. Banyak ayam mati. Petang berinya anjing nak minum arak. Anjing nak minum. Dah minum anjing tu dah mabuk. Malam dia potong. Bukan sembelih. Potong lah kira. Mati anjing tu. Dia pun gulai anjing itu. Kemudian dia adakan majlis tari menari. Telanjang bogel pula tu. Tua muda kecil besar habis telanjang bogel. Menyanyi, menari. Berjoget. Beronggeng semua siap. Cik besar, tua muda, lelaki perempuan habis telanjang bogel menari. Tuan-tuan bayang orang tua bogel buruk benar lagi. Tak boleh bayang. Nak muntah. Pukul 12 tutup kedai. Pukul 1, pukul 2 angin pun datang. Walaupun dia Kristian, tapi itu sudah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Dulu di Perak Kampar, banyak ceritanya. Cerita senyap, siapa pun tak tahu. Cerita tu kita tahulah. Mengapa jadi begitu? Rupanya mengadik besok nak mengadakan tari menari sama orang-orang asli di situ. Lingkup dulu sebelum nasib baik, lingkup dulu. Ini yang balasan. Begitulah tuan-tuan dan sekalian. Artinya ada lagi satu nak terangkan di sini, satu lagi di sini disebut, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan bala disebabkan menyekat Masjid Haram. Dululah kan, dulu Masjid Haram Nabi tak dapat permit. Nabi nak ceramah tak dapat permit. Abu Jahal jaga permit. Sekarang pun gitu juga. Kita nak ceramah di masjid pun tak boleh. Abu Jahal agak jaga. Sekian maklumnya. Jadi makna tuan-tuan dan puan sekalian, apa dia kata? Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Mengapa tidak Tuhan mengazab mereka itu sedangkan mereka itu menghalang menggunakan masjid haram? Azab turun juga. Kita sekarang sudah menghalang masjid, tak boleh ceramah, itu turunlah bala. Itu kita memang kata orang Langkawi pula, si baik Kedah ini dia cuti hari Jumaat, Pening cuti hari Ahad. Kalau Langkawi cuti hari Jumaat, hari Ahad, sama dengan Pening juga. Itu ada kelebihan sikit. Itu orang Langkawi kata, saya tak tahu. Memang tuan-tuan kalau pergi tengok, saya tengok lah, memang sedih sangat lah. Tengok sedih. Yalah maklumlah, rumput berkena air masin mati habis. Jadi suasana yang tak menentu. Balik-balik tengok rumah tak ada. Ada orang pergi tempat lain, balik-balik ke rumah, tak ada rumah langsung. Rumah tak ada. Ranap habis. Kalau rumah tak ada, apalah, semua tak ada lah. Xbox ni tak ada, TV dia tak ada, baju selai pun tak ada. Begitu. Itu sebabnya maknanya kita kalau ada baju-baju 2-3 helai yang tak pakai tu, boleh ada sekat. Kalau seorang 3 helai pun banyak lah. Semalam saya ambil baju banyak, penuh kereta saya, penuh orang bagi. Baru 2 orang bagi, penuh kereta. Maknanya kalau kita ramai-ramai ni seorang solai bagi, memang saya tengok ni lah baju tak ada, apa pun tak ada. Nak selamat tak selamat lah. Selamat diri itu bagus dah. Jadi maknanya itu sebagai ini dia. Kita nak bincangkan 2 perkara. Pertama nikmat, yang kedua musibah. Yang pertama orang boleh panggil nikmat dan nikmat. Yang kedua musibat. Musibat ini ada 3. Musibah ni ada 3. Yang musibatul jaza' dia panggil. Musibat kerana balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kesilapan kita itulah menyebabkan musibat turun. Itu sebabnya kita tengok Al-Quran ya. Wallazi khalaqani wa yahdini. Allah lah yang mencipta akan daku dan beri aku hidayah.
Waladzi yut'imuni wa yasqini, Allah beri aku makan dan beri aku minum, kan? Waladzi yuhyini wa yumituni, Allah menghidupkan aku dan Allah mematikan aku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit, Allah lah menyembuhkan aku. Tengok ya, Allah menciptakan kita, beri kita hidayat. Allah beri kita hidup, beri kita mati. Allah beri kita makan, beri kita minum. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Tuan nampak tak perbezaan dia? Allah menciptakan dan memberi hidayat. Allah beri minum dan beri makan. Allah menghidupkan dan mematikan. Apabila aku sakit, mengapa tidak semuanya apabila Allah menyakitkan aku? Nampak? Perasan tak ayat tu? Mengapa semua Allah Ta'ala, kan? Ujung apabila aku sakit. Mengapa tidak sebut apabila Allah menyakitkan aku? Allah lah yang menyembuhkan aku, kan? Tapi apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Mengapa? Disebab sakit tu salah sendiri. Itu maksudnya. Mungkin kita dapat darah tinggi, makan banyak, darah tinggi, kan? Salah kita. Apabila kita dapat penyakit kencing manis, salah kita. Mendarah gula banyak, tak boleh kita menyalahkan Allah Ta'ala, kita salah. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Begitulah apabila kita buat salah, kita buat maksiat, kita menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, turunlah musibat. Satu orang itu dia minum arak, minum, dia pun nak isap ukur, sap masuk terus dalam api, masuk dalam, kerana alkohol telah penuh, menyenggau api, mati hari raya. Orang Melayu hari raya mati, minum sampai salah, sendiri salah. Zaman Nabi Allah Musa AS pesan jangan cari ikan hari Sabtu. Tapi ulama zaman Nabi Musa itu ada 3 golongan. Yang pertama dia menentang, yang kedua dia lari, yang ketiga dia pun sama begitu. Dia pun makan ikan bakar juga. Ulama masa itu 3. Ulama yang menentang, kan? Kedua ulama yang lari, yang kedua ulama yang dia pun sekongkol sama. Orang tangkap ikan dia pun bakar sama. Apa alasannya? Ulama ketika itu pun boleh tahan kat perangai dia. Sekarang pun banyak juga begitu. Jadi beruk dia. Jadi beruk, jadi gera. Zaman Firaun pula. Itu dia. Zaman Firaun ni, tengok Allah Ta'ala turunkan bala. Dia turunkan sini turun. Tu. Fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dam ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qaum mujrimin. Kami utuskan kepada mereka itu angin taupan, belalang, kutu, katak, darah sebagai tanda-tanda yang terurai. Mereka tetap tidak sombong. Mereka itu golongan yang sangat maksiat, buat jenayah. Tengok zaman Firaun ini, Allah Ta'ala sayang lagi mereka ini, Bani Israel ni sayang lagi. Turunkan topan, ribut. Dia minta Allah supaya ribut topan ni. Wahai Nabi Allah Musa AS, berhentikanlah topan ni. Kami beriman. Kami beriman. Reda topan. Aman dah. Tak beriman juga. Tak lama turun pula ya. Hantar belalang pula. Penuh belalang. Beribu-ribu, juta-juta belalang. Kat pinggan-pinggan penuh belalang. Nak makan belalang sini belalang penuh, nak tidur belalang penuh belalang. Wahai Nabi Allah Musa, doakanlah kami biar kami lalang ni. Kalau hilang belalang kami beriman dah. Belalang pun pergilah. Tak beriman juga.
turunkan kutu pula dah. Penuh kutu. Tak sanggup juga lah. Minta juga, kutu pun cabut. Degil juga. Turun katak. Itu katak lagi turun. Katak ni, bila nak makan, keliling pinggan katak saja. Tentang bayang. Cuba bayangkan katak. Nak tengah makan, katak penuh. Difda ni satu, dafa ni jamak daripada katak. Jadi macam mana nak makan katak penuh dalam pinggan katak. Katak tak ada kerja tu kata saya. Cuba yang bayangkan zaman dulu tuan turunkan bala teruk-teruk itu. Katak, wahai Nabi Allah Musa, sudahlah, katak ni tak sanggup lah kami. Kami beriman lah. Katak pun cabut, tak beriman juga. Nampak Bani Israel ni bukan main teruk. Kalau Nabi Musa pun tipunya, takkanlah Yasir Rapat dia tak tipunya. Nabi Musa ada tipunya, bayang. Tak lama turun darah pula. Darah, semua darah ni, darah, semua darah. Pun air berdarah belaka. Apa dia buat? Sambil panggil orang Islam, orang yang beriman, tolong tuanglah dia. Tuang darah keluar. Nak minum tak boleh. Begini dah dia. Kau buat mulut orang mulut. Sembuh dalam mulut dia. Darah keluar nampak. Begitulah teruknya. Something juga. Pastak baru, sombong juga. Macam kata jugalah, turun-turun bala tak percaya juga. Ni. Kan Tuhan dah sebut. Cerita zaman dulu, Quran ini dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tapi dia lain tak selama-lamanya. Habis. Itu daripada musibatul bala. Musibat disebabkan musibatul jaza. Musibat disebut oleh balasan. Kesalahan kita sendiri. Kan banyak. Tuan-tuan ingat di Perak kemana dulu ni orang koyak-koyakkan Quran. Kan turun puting beliung. Quran terabur tepi jalan. Koyak orang. Turun puting beliung di Perak tak lama dulu. Kan balik. Satu orang pijak Quran, habis meleceh habis badan dia. Meleceh habis. Badan koyak rabak kulit-kulit dia. Satu orang tua ni, dia duduk sebelah masjid. Pak Ji tak ke masjid ke? Saya tak nampak pun ke tangga masjid tu. Saya tak nampak pun tangga masjid tu. Mungkin dia bermain agaknya. Turun kulit sini, kulit turun. Buta dia. Tumbuh kulit dia. Yang tahu tu, kawan saya tolong jampikan air. Tak load dia. Tak mahu dia. Turun. Nampak? Jangan main-main. Satu orang pemuda, budak-budak lah, dia mencuri duit jiran sebelah. Orang tu nak ke Mekah, tak dapat ke Mekah. Dia orang baca Yasin, budak masuk penjara, budak tempat tangkap masuk penjara, badan dia bongkok terus. Dia makan ikut belakang, bawa kerangkang makan. Nak suap ke mana lagi? Nak suap ke mana? Kan badan dia bongkok gitu kan? Nak suap mana dia? Muka dia buah kerangkang, suap kerangkang tu. Balasan tu musibatul jaza dia panggil. Balasan. Mati dia dalam penjara. Tu kawan saya cerita sendiri tu. Pegawai penjara cerita. Ni. Tu Yasin tu bahaya. Sekali makbul. Yasin. Tu sebabnya orang banyak samsi sangat baca Yasin bergembung pun dia. Betul. Itu balasannya. Banyak lagi cerita. Kalau saya ceritakan cerita itu je sampai besok tak habis. Boleh tunggu malam ni? Boleh? Sampai tunggulah saya nak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, musibatul jaza. Yang kedua, musibatul bala. Musibatul bala maknanya musibat cobaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bala ini cobaan maknanya. Orang Melayu bila bala ni berat, orang Melayu ni. Bertimpa dia bala dia.
Bala tak ada apa-apa. Bala ni cobaan, dogaan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat basyir sabirin. Nanti kami akan menimpakan cobaan, bala terhadap kamu, dari takutnya, kelaparannya, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, dan kematian. Maknanya itu bala lah tu. Takut ni maknanya takut bimbang musuh datang dan sebagainya. Sekarang ni kita bimbang. Sebenarnya kita ni mesti ada bimbang. Bukan bimbang mati tu. Mati jangan bimbang, mati juga. Yang penting kita mati dalam suasana yang beriman dan siap-siap amalan. Walju', kelaparan, sama ada puasa, itu cobaan lah. Itu saya nak selalu pesan di mana-mana, pesan begini. Kita kadang-kadang orang Melayu ni, masyarakat Melayu ni, dia terlalu baik terhadap orang yang telah mati. Dia terlalu baik terhadap orang yang telah mati. Didoakan tiap-tiap Ramadan ada tahlil arwah. Wal jami'il mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhumul amwat. Hidup dan mati minta Allah Taala ampunkan. Ada setengah tu, apa lagi dia? Fil barri wal bahri. Pedang benda lagi. Mana minta Allah ampunkan dosa orang dalam laut, orang dalam darat. Tak. Ada orang dalam laut itu. Doa kita itu dan orang-orang dan orang-orang yang tinggal di lautan dan daratan. Oh, siapa duduk laut juga? Oh, bahaya katnya. Wazuar wal huzat wal hujjaj. Orang yang buat haji, orang yang ziarah, orang perang, semua minta ampun tu. Kadang-kadang doa tu orang tak musim haji pun baca juga. Siapa baca doa tu? Baca doa tu biar padan. Dia baca doa tu orang-orang yang sedang buat haji. Ketika itu belum musim haji, mana ada. Pesan-pesan doa ni cek elok-elok. Kan? Kita pun pening tengok orang baca doa ni. Kadang-kadang dia baca doa, yalah kita tak tahu bahasa Arab, tak apa. Yang tahu bahasa Arab ni pun pening tengok. Dia kadang-kadang orang nak ke Mekah kan. Baca doa ke Mekah lah. Doa orang mati juga. Ni orang nak guna kahwin ni, doa selamatkan pengantin tu lah. Orang mati juga. Siapa Melayu tu? Tu saya cakap, kita sayang orang mati, apa kita buat? Kita semayangkan jenazah kan, kita kebumikan dia elok-elok, kita kendurikan dia macam-macam. Nak suruh dia masuk syurga juga. Nak suruh dia masuk syurga. Semayang jenazah bagi duit tak? Pahalanya untuk si mati. Kemudian semayang jenazah lagi, Pak Imam tanya lagi orang yang hidup, pegang keranda dia. Apa kita katakan kepada mayat ini? Apa kita kata? Baik. Kalau tak semayang macam enggak. Kalau orang mati tak pernah semayang, keseluruhan tak pernah, masjid tak pernah, menentang Islam pula lagi, condemn Islam lagi, kita nak kata baik ke? Kalau kita kata baik, kita munafik. Baru semayang tadi, dah munafik dah. Yang kali jangan tertanya, diam-diam aja. Lentak kau lah. Kita nak suruh dia masuk syurga, kita nak suruh dia hidup pun tak nak masuk syurga. Nampak ya? Dia hidup dia pun tak nak masuk syurga, kita nak suruh dia masuk syurga. Dia semayang tidak, puasa tidak, zakat, hentang Islam macam-macam, kita nak suruh dia masuk syurga. Pasal apa? Dia pun tak nak masuk. Terus kau baliklah sendiri, kau jawablah sendiri. Assalamualaikum, balik je. Talqin apa semua, kenduri 3 hari 3 malam lagi, nak suruh juga masuk syurga. Buatkan haji lagi, buatkan puasa lagi, macam-macam sedekahkan lagi. Dia dah mati, waktu hidup pun tak nak masuk syurga, dah suruh dia masuk. Nak buat apa? Penat aja kita. Dia hidup tak nak masuk, kita yang kamu nak suruh masuk, tak payah. Yang untuk orang suruh lah. Pantau orang mati, kenduri je. Orang suruh tunggu je. Tak ada orang mati pula ni kita.
Ini cerita. Itu musibatul balak. Kekurangan harta. Harta ni sama ada kita menggunakan wang untuk tujuan kebajikan atau nilai wang sudah jatuh. Duit Singapura RM2.27. RM1 kita, RM1 dia, duit kita dekat RM2.50 dekat. Dulu duit kita RM100, Saudi RM140 bayar. Sekarang ni duit kita 100, duit dia RM98. Nampak? Kan kekurangan wang. Wang banyak tapi nilai tak ada nilai. Kuasa beli tak ada. Cubaan. Siapa silap? Salah kita lah. Wal anfus dan kematian. Mati. Itu sebab bila orang mati tu, hendaklah dibayangkan kita juga akan mati macam orang itu mati. Giliran saja belum sampai. Standby. Maknanya kita nak dimenung-menungkan sikit supaya kita ni daripada muda sampai sekarang ini sama tak amalan kita. Semayang sama tak, ataupun ada dia punya improvementnya. Kita mesti, kalau orang punya pejabat mesti ada pembaikan kan, kursus lagi canggih. Kita ibadat pun gitu. Waktu muda-muda, waktu sekarang semayang mesti ada beza. Dulu kita semayang maghrib, kita ada semayang sunat. Semayang subuh, kita ada semayang sunat. Semayang Jumaat, semayang sunat. Ada lah. Malam-malam bangun semayang tahajud. Pagi-pagi semayang duha. Quran kita baca. Sedekah kita beri. Orang banjir kita beri sikit. Tak banyak pun tak apa. Adalah simpati. Ada simpati. Ingat saya lagi orang-orang mujahidin hantar surat pada persatuan ulama dulu. Apa dia kata? Kami tidak harapkan bantuan wang atau senjata dari tuan-tuan ulama Malaysia. Yang kami harapkan doa pun jadilah. Doa pun jadi. Kita pun itu. Kita minta Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, selamatkan kami dari bala dunia ni dan azab akhirat. Minta lindung. Jadi dipanggil tadi musibatul bala, musibat sebagai cobaan. Tapi kita dari segi psikologinya, kalau ditimpa oleh bala bencana, tidak ada apa benda yang patut kita perhatikan melainkan redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal sekali. Kita mengakulah kesilapan kita itu. Memang silap. Itu sebabnya kita, Allah Ta'ala ni jangan lawan sudah. Senang aja. Jangan lawan. Tapi kadang-kadang nak lawan juga. Itu yang kedua. Musibatul bala. Yang ketiga, musibatul tarbiyah. Musibat sebagai pendidikan. Maknanya bila tuan bala ni slow sikit lah. Kan baik sikit. Dulu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bertepuk tangan. Kita bayang-bayang tuan-tuan kita ni hari-hari minta Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri kami hidayat, jalan yang benar, yang lurus, yang istiqamah, jalan yang telah Kau nikmatkan ke atas mereka itu, iaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan solehin. Itu nikmat jalan yang kami hendak ni. Tetapi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang Kristian kami tak nak, Yahudi pun kami tak nak. Nampak? Mengapa sebab begitu? Awak ambil barang dalam kereta saya yang hijau tu, bukan yang kuning tu. Nampak? So hijau sudahlah, tahu. Tentulah hijau, tak, bukan kuning tak. Yang hijau tu bukan yang kuning tu. Rumah saya yang hujung tu, yang dilansir tu, bukan yang tak dilansir tu. Nampak? Diulang lagi sekali. Jalan yang benar, yang lurus, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Kristian, bukan jalan Yahudi. Nampak? Perasan tak minta hari-hari minta. Tak anda Kristian, tak nak Yahudi. Bila menyambut malam 31 itu, tak jadi orang Kristian. Tadi semayang maghrib tadi, main isyak tadi, saya subuh besok. Tak ada Kristian, tak ada Yahudi.
Tapi kita perangai, kita ikut. Nampak tak? Perasan agak-agak. Senang ke di padang mahsyar besok nak jawab? Itu orang tak bagi kita ceramah pasal itulah. Gam. Dia mau kita cakap ni, itu tak apa, itu biasalah. Apa hukum ustaz ini? Haram ke? Susah juga. Halal? Lagi payah. Apa hukum ustaz? Halam. Dia nak begitu. Ada kesedaran itu tak ada. Besok di padang mahsyar sama-sama jawab, sama-sama padang mahsyar jumpa, padang mahsyar besok kali jumpa. Jawab masing-masing lah. Ini dia musuh tarbiyah mana sebagai pendidikan. Sekarang ni ramai orang sedar. Kan baru dia orang Filipina cakap ini rupa bala Allah SWT, ingatan kepada kita. Ikan pun faham. Ikan dah tahu dah, tak lama kena lari kan. Ikan lari. Orang kata ini merupakan rezeki, dia kata. Ikan masuk dalam lemari. Bukan lemari ada ikan. Tak rezeki ke? Ini bagi istidraj. Man istidraj ialah kita mancingkan, kita pancingkan tu, kita bagi umpan kan. Adakah ikan kata tengok umpan ni? Baik sungguh orang bagi aku makan, dia kata. Nah, ikan kata begitu. Dia tak tahu dia kena sentak. Dia pun makan sangkut disentak dia orang. Bukan orang sayang ke dia, nak menyentak dia. Begitulah kita ni kadang-kadang tak semayang, tak puasa, sihat badan. Tokar pun makan lagi makin besar. Orang tak semayang, orang yang semayang nak bersikal lah pula. Dia kata tak, semayang apa-apa tak ada. Dia kata susah ke dia, aku tak semayang apa senang, nampak? Dia terlupa itu istidraj dia panggil. Itu kita bincang dalam buat nikmat dia lagi. Itu dia musibah tu tarbiyah. Sebab kadang-kadang kita ni elok juga sakit. Elok sakit. Sekali elok sakit demam, ingat kan? Kalau sihat nak nyebut Allah Ta'ala pun payah. Sakit tu pergi hospital tengok. Orang sakit. Allah. Anak mampu lah tu. Tapi kalau sihat, menari, melompat, dia menyanyi sana kemari. Penyanyi tersebut insya-Allah. Alhamdulillah, album saya alhamdulillah dapat sambutan. Insya-Allah saya akan buat umrah, dia kata. Ini dia. Ini nak sebut. Habis. 9 ni. Belum start lagi ni. Yang kedua, nikmat. Yang kedua, nikmat. Nikmat pun ada 3. Nikmatul jaza' dia panggil. Nikmat sebagai balasan. Nikmatul jaza'. Kita dapat nikmat kerana balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal. Wa may yattaqillaha ja'al makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan senang, jalan keluar senang. Dan Allah beri rezeki yang tak terhingga banyaknya. Maknanya rezeki ni bukan mesti duit, ingat. Jangan tuan nak saya semayang pokok tak ada rezeki pun. Dah, sihat tu yang paling mahal. Rezeki sihat, rezeki lapang itu yang paling mahal. Rezeki iman sesuatu dah. Mana kita lapang boleh beramal tu nikmat tu. Kalau sibuk cari duit, sibuk aja. Makan pun tak sempat. Apa nikmatnya? Hanya nikmat mata melihat wang. Wang pun tak tengok, lihat nombor saja. Nombor bank, buku bank kan. Duit, pernah tengok duit 1 juta? Tak pernah tengok. Cuba tengok. Tak pernah tengok duit 1 juta. Ada satu kawan saya cerita, Bangladesh, dia lebih tulis menang 1 juta Bangladesh. Dia minta bank keluarkan duit 1 juta tu, nak tengok. Dia tengok duit. Tak boleh tengok duit 1 juta. 1 juta banyak lah benda tu pernah. Saya tak boleh tengok duit 1 juta. Tak boleh, mana tak boleh tengok. Tengok nombor lah, nombor dia. Kan tengok 4 juta, 5 juta. Tengok nombor duit orang 1 juta. Apa untung? Itu sebabnya orang yang sibuk dengan dunia ini, dia tak akan rasa nikmat beribadat lagi. Nikmat ibadat tak ada. Berangan tinggi. Qanaah dah tak ada dah. Sibuk aja. Loba makan loba. Itu sebab saya pesan selalu, tanam padi, tumbuh lalang. Tanam lalang, tak tumbuh padi. Faham tu? Faham?
Saya pun tak faham. Tanam padi, nanti lalang akan tumbuh. Cari akhirat, dunia akan datang. Cari akhirat, dunia akan datang. Cari dunia, akhirat tak datang. Tanam lalang, padi tak akan tumbuh. Ingat. Boleh tanam lalang tu, besok tumbuhlah padi tu. Mau dia? Tak mau. Itu orang gila babi boleh. Jadi maknanya kalau kita sibuk dengan dunia, nikmat beramal pun dah tak ada. Semayang nak cepat aja, pantang imam lambat. Tak seronok dia. Kalau imam Bismillahirrahmanirrahim. Macam makmum nak mampu imam. Nikmatul jaza. Kalau sihat badan, alhamdulillah. Pentingnya sihat. Tu Nabi pesan, nak beramal waktu sihat, waktu lapang, waktu senang, waktu lapang. Jangan dah tua-tua. Saya tua-tua sebab nak sembahyang hajat ni, tajuk ni. Dah tua dah. Elok-elok pencet, stroke dah. Habis. Sekarang waktu muda-muda dah bangun. Pasal kan banyak beramal boleh buat, bangun malam boleh. Dah tua kata larat dah, tak larat. Baru nak beramal tak ada lah. Sekarang ni. Jangan tunggu akan datang belum tahu tua lagi. Belum tahu tua. Apa ahli falsafah kata? Mengapa orang tua-tua tak ada, dia kata? Pasal banyak orang muda-muda sudah mati. Tak ada tua lah. Mana ada orang tua? Waktu muda dah mati. Mana waktu ni, waktu lapang. Waktu senang, dah sibuk, baru nak cakap. Jangan dah tua merintah, dia kata, barulah nak cakap. Saya kalau sihat lah, dah saya ke Mekah. Waktu muda tak pergi-pergi lah pasal. Ke London lepas pula dia. Dah tertua, dah sesat. Nak ke Mekah pun waktu ni lah, saya sihat ni. Dah tua-tua payah. Kadang berjalan di Padang Arafah, dah sesat, kasut tak ada, apa tak ada. Pesan kata tuan sekarang ni senang sikit lah. Maknanya orang tua pergi Mekah, bekalkan handphone, senang sikit. Kalau sesat boleh telefon. Sekarang saya ingat moden sikit, boleh lah buat telefon. Tapi kadang-kadang kita tengah wirid Arafah, orang telefon kan payah. Tengah tawaf telefon, tengah tawaf dua. Bagus juga. Nikmatul jaza. Yang kedua, nikmatul bala. Nikmat juga tapi cubaan Allah Ta'ala. Kan Nabi SAW kata dalam Quran, haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Inilah kurniaan Tuhanku untukku, untuk nak cuba aku, nak syukur ke nak kufur ke. Nabi Sulaiman apa yang tak ada semua cakap siap. Terbang ada, binatang ada, semua tahu. Isteri pun tak nak, isteri pun ramai, macam semua siap ke. Pemerintahan pun luas, mentari terbit, mentari terbenam. Itu Nabi Sulaiman pun beramal juga dia. Beramal Nabi Sulaiman tu. Walaupun senang, lenang, kaya raya, sultan lagi dia, beraja lagi, beramal. Takkan test tu. Kita kadang-kadang bila duit tak ada, ramai pula ke surau. Duit dah banyak, dah slow. Cakap pun dah lain dah. Cakap Melayu pun dah tak pandai. Dapat datuk pula, lagilah. Apa khabar datuk? Saya rasa batuk dulu je. Naknya ustaz dapat datuk lagi hebat. Assalamualaikum ustaz. Mana ustaz ni? Mana ustaz ni? Tak mengaku ustaz. Ada passion tu dah manusia. Kan itu kan nikmatul bala tu. Kan beri dia pangkat, dia lupa pangkat tu sebenarnya. Dia lupa besok mati orang tak panggil datuk tu. Dia panggil nama kita juga. Wahai Sanu bin Sanu. Tak ada datuk dah. Kadang-kadang kita tahu, ni macam datuk je ni. Dia beduknya lagi ada. Teringkas. Tu nikmatul bala. Yang kedua nikmatul, yang ketiga nikmatul istidraj.
Nikmat juga tapi istidraj. Makna istidraj ni makna Tuhan bagi dia, engkau ambil lah dulu nikmat. Jangan saya kata mula-mula tadi, kadang-kadang bila kita senang, kita rasa Tuhan sayang dia. Wa amal insan iza mabtalahu rabbu akrama wa na'mahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia apa bila Allah Taala beri dia senang, beri dia nikmat, beri dia kemuliaan, dia kata Allah Taala sayang aku. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqa yaqulu rabbi ahanan. Bila Allah Taala sempitkan rezekinya, dia kata Tuhan tak sayang dia dah. Ini yang silap tu. Maknanya kita ini bila dapat nikmat bukan mesti Tuhan sayang, belum tahu lagi. Belum tahu. Kalau kita miskin, susah, belum tahu. Adakah Tuhan tak sayang? Tak, Tuhan sayang. Kadang-kadang para sahabat kata kami lebih mudah kalau Allah Ta'ala cuba dengan susah daripada senang. Kalau susah, kan doa pun panjang. Malam pun boleh bangun. Kan? Kalau senang, kan payah nak bangun. Tu. Kadang-kadang elok juga kita ni susah. Fir'aun mana susah? Fir'aun bukan susah, senang lenang Fir'aun. Bila senang lenang, dia rasa dia Tuhan, nampak? Satu raja, kita juga satu orang raja. Dia ni sihat. Habis kawan seperjuangan dia mati habis lah. Dia tak mati-mati. Dia tak mati, rakyat didoakan dia. Tak berapa lama datang iblis bisikkan dia. Tuanku, dia kata, tuanku sebenarnya ngapa tuanku ni boleh umur panjang? Tak tahu. Sebenarnya tuanku ni Tuhan, dia kata. Jin bisik, syaitan bisik dia. Tuanku ni Tuhan. Oh, dia pun suka sangat. Tuhan lah rupanya. Diisytiharkan rakyat, tuan-tuan sekalian, saya ni Tuhan, dia kata. Mengamuk rakyat dia. Doakan dia, mati langsung dia. Fir'aun begitu. Fir'aun ini, mengapa dia hebat? Pasal rakyat tak berani lawan dia, tak berani lawan. Dia pendek je Fir'aun tu. Pendek. Faqala ana rabbukumul a'la. Berkatalah Fir'aun, akulah Tuhanmu yang sangat tinggi. Tinggi, pendek. Tuan pergi ke Mesir, dia ada muzium di Mesir tu. Masuk kena bayar. Masuk tempat Fir'aun kena bayar lagi pula dah. Tak hebat kan? Tengok Fir'aun kena bayar. Saya tengok Fir'aun. Tengok lama-lama saya tengok Fir'aun. Terbaring tentang betul-betul macam Fir'aun. Tak ubah Fir'aun tu. Muka dia tajam gitu, janggut. Tu memang ialah dah tua dah Fir'aun tu pun. Tenggelam dia. Jadi maknanya Fir'aun yang Allah Ta'ala beri dia tak pernah sakit. Sesema tak pernah, batuk tak pernah. Menggaru pun tak pernah. Dia tak pernah gatal. Gatal pun tak pernah Fir'aun tu. Dia hanya menggatal aja. Itu dia tuan-tuan. Nikmatul istidraj. Fir'aun tu nikmat dapat istidraj. Begitulah. Begitu dua suasana. Musibah satu, nikmat. Dan musibat ni alladzina asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibat inna lillahi. Perlu diingatkan bahawa inna lillahi ni bukan tunggu mati. Jatuh bersikal pun inna lillahi. Tapi orang Melayu tak boleh. Dia mesti mati je inna lillahi. Jangan sebut. Semalam anak saya jatuh bersikal inna lillahi. Tak mati lagi dia kata. Padam lampu pun inna lillahi sebenarnya. Tapi orang Melayu passion dah begitu. Yang paling pelik orang Melayu ni, dia sebut mati tu qalu. Qalu. Motor laju. Nak qalu dia tu. Qalu tu makna apa? Telah berkata mereka itu. Banyak istilah yang kita salah. Saya betul sikit lah, saya sikit. Ada 2-3 perkara, banyaklah saya nak sentuh sikit. Contoh macam kata imam kata apa? Yang kita nak sembahyang jemaah, sawu sufakum, kan? Rahimakumullah. Makmum kata apa? Bukan. Jawab makmum. Makmum kata, imam kata sawu sufakum rahimakumullah. Makmum tu as-salatu la ilaha illallah. Bukan as-salatu, as-salata. Kan betul. As-salata la ilaha illallah. Bila saya dengar as-salatu la ilaha illallah, menung lama saya apa benda nak terjemah ni. Bila baris salah, mana salah? As-salatu la ilaha illallah, mana bermula sembahyang itu tidak Tuhan dengan Allah, kan tak kena. Ini as-salata, mana sembahyanglah tuan-tuan, itu maksudnya. La ilaha illallah, dan berkatalah la ilaha illallah, itu maksudnya. Sama juga kita tahlil tu.
apa? Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Kemudian wa rahmatullahi. Salah. Wow, tak ada tu. Dia rahmatullahi. Betul kan tadi? Itu Quran tu. Dan Quran tak ada wow tu. Itu Quran. Rahmatullahi wabarakatuh alaihi innahu hamidum majid. Itu Quran. Tak ada wawnya. Tapi kita biasa assalamualaikum warahmatullahi kan ada wow situ. Itu bukan. Itu nak betul. Banyak lagi lah yang lain yang kita betulkan tahun depan tak. Maknanya banyak lagi yang saya rasa patut sangat kita nak betulkan balik. Betulkan doa. Kadang-kadang kita dengar imam macam doa ni kita susah nak aminkan payah. Pasal banyak kesalahan-kesalahan dia. Jadi gitu. Sembahyang tarawih pun begitu. Masih belum selesai. Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah SAW Amirul Mukminin. Abu Bakar tak dapat Amirul Mukminin lagi. Mukminin Sayyidina Umar. Ustaz. Mana? Itu. Ada Al-Khalifatul Ula pun ada. Lagi salah. Khalifah bukan perempuan, lelaki. Itu banyak. Doa lagi lah. Jadi maknanya kita nak betulkan dari semasa ke semasa. Bila kadang-kadang dah sedap tu payah nak berubah. Macam kita jenazah tu juga kan. Pikul kan. Jalan. Break. Al-Fatihah. Siapa suruh? Itu pun kita nak betulkan lagi. Banyak lagi. Kadang naik lori, naik kata jenazah kan. Ada orang seorang duduk depan cermin tu. Jalan. Break. Al-Fatihah. Ini satu hal juga. Baca Al-Fatihah jalannya break pasal apa? Ini pun satu hal. Banyak yang kita pasal benda ni masyarakat orang Melayu je. Dia tanya orang yang awak dapat mana? Dia pun tak tahu. Bapak-bapak betul nenek dibuang. Tak ada sejarahnya, tak ada. Tapi sedap pula. Kesian reba tu. Jalan break Al-Fatihah. Banyak lagi yang patut kita betulkan sebenarnya. Jadi saya tengok saya tak tegur. Ceramah saya cakap lah. Waktu itu saya kata kau lantak kau lah. Satu kali saya sembahyang jenazah, saya jadi imam. Kamat pula awal. Jadi saya tak tegur. Pas saya tegur, hijau muka dia. Kau lantak kau lah. Betul, saya jadi imam. Berqawam salah saya dah boleh. Macam-macam. Jadi kita tak tegur waktu itu. Macam ni as-solata jami'ah, bukan as-solatu jami'ah. As-solata jami'ah. Macam itu. Banyak lagi lah. Banyak benda-benda yang tak betul lagi. Jadi Tuan Musi minta saya buka peluang soal jawab 1 minit ke 10 minit? 1 minit. 2 minit. Saya ada 2 kerja lagi. Ada soalan? Itu hikmat Allah Ta'ala lah. Kita nak cek, tak boleh. Tapi kita boleh baca beginilah. Maknanya sebagai pengajaran kepada orang-orang Islam, satu. Yang kedua, nak bagi orang Islam masuk surga, tu ada juga. Maknanya orang-orang kafir ni, dunia ni dia istidraj. Engkau duduklah dulu. Duduk dulu. Bermahar jalalilah. Itu sebabnya Fir'aun tak mati-mati. Kan dah lama ratus tahun dia baru mati. Mengapa Allah tak turunkan balik awal-awal Fir'aun tu? Kan jahat bukan main teruk. Bukan main teruk je. Lawan Nabi Musa macam-macam. Akhir sekali. Akhir je. Barulah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kan? Kita ni, dia orang kafir tengok, dia kata, orang Melayu dia kena ni. Itu sebagai suatu pengajaran kepada orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Maknanya ini sebagai balasan. Mereka sudah kafir dah. Maknanya. Tetapi ingat di Sabah tu semua orang kafir belaka. Kan kena. Jadi maknanya ini suatu pengajaran kepada orang-orang Islam. Allah Ta'ala tak kira. Tak betul orang Islam ke, tak Islam ke, tak betul je. Kena. Begitulah. Ya. Sebenarnya memanglah di sana juga dengan orang Indonesia marah pula kita. Di sana juga banyak perniagaan dadah, ganja. Di sana. Macam Iran juga. Iran yang gempa bumi itu, di sana banyak menjual dadah di tempat gempa bumi itu. Jadi kemungkinan yang buat tidak ramai. Tapi wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang tidak kena orang yang jahat saja. Semua kena. Di antara lain yang dapat maklumat lah.
di situ memang ada. Jadi mana sekarang berebut di antara federal dan state kan. Itu masalah-masalah dalaman banyak. Yang saya malas nak ceritalah masalah Aceh ni sebenarnya. Jadi memanglah dulu Serami Mekah lah. Dululah sejarahnya. Sejarah. Tapi kemudian ni tidak lagi jadi sejarah. Sudah lain pula dia. Begitu. Maknanya apabila Allah Ta'ala turunkan bala itu adalah kesilapan yang tak diperasan, tak disedari ada masalah-masalah dalaman yang begitu sebenarnya di Aceh ni. Wallahu a'lam. Kuntum khair ummatin ukhdil nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah. Kamu bukan umat yang sebaik-baik yang dikeluarkan dalam muka bumi ini, tapi ada kerjanya mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Kalau tak jalankan tugas ini, tak jadi yang sebaik-baik lah. Jadi sejahat-jahat. Kita di Malaysia pula hanya mengajak ke arah kebaikan, kemungkaran tak. Kemungkaran tak jalan. Itu sebabnya orang boleh semayang. Masalah ke negara kita ni bila masalah zakat, iklan kuat-kuat. Bayar zakat. Gunakan ayat Quran. Kutip cukai ayat Quran, cukai. Kan? Apa dia? Hadis nafsul mukmin mu'allaqatun bidain hatta yuqda. Ditulisnya hatta yaqdi anhu. Salah tu. Macam saya tengok tadi iklan jalan raya. Baris pun salah. Ayat Quran tu. Jadi saya rajin tengok benda-benda gini. Kalau terjemah jiwa orang-orang beriman tergantung-gantung kerana hutangnya, tak boleh cukai pintu lah tu. Dia pakai hadis, pandai dia. Hatta yaqdiya, sebenarnya hatta yuqda. Hatta yaqdiyan maknanya sehingga ia bayar. Bila nak bayar dah mati. Nampak tak? Hadis tu hatta yuqda, sehingga tolong orang lain tolong bayar. Dia tulis itu hatta yaqdiya sehingga ia bayar. Bila dia nak bayar dah mati dah. Dia kena bangun tak bayar hutang. Macam kita katakan 3 orang wajib mandi, kan? Termasuk yang ketiga, orang mati. Orang mati memang wajib mandi, wajib dimandikan. Kalau orang mati wajib mandi, kena bangunlah dia. InsyaAllah kita sambung dan ceramah kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina bil ayati dzikril hakim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.